Astaghfirullahaladzim. 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 Wa ana abduka wa ana ahdika wa anka abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fafili fa innahu la lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, moga-moga kita pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha, Allah rahmati kita, berkati kita, Allah bantu kita untuk terus menjadi hamba yang taat, insya-Allah istiqamah dalam kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Khair, terima kasih yang dah bersiaran dengan saya pada pagi ini. Ya, Tuan Syafiq Farhan tengah mandu Ustaz. Alhamdulillah, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah kepada semua yang dah bersiaran pada pagi ini, Alhamdulillah terpanggil. Masya Allah, Maira Jamadi terpanggil, Allah panggil. Masya Allah. Baik, bantu tag. Tadi saya ada maklum dekat live atau watch party tadi pukul 10. Alhamdulillah ni mula lewat sikit. Alhamdulillah. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu kuliah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu. Dan sudah pasti kita ni adalah penunggu yang setia. Dua yang kita tunggu yang pasti. Yang ini pertama, menunggu waktu solat. Yang kedua, menunggu waktu mati. Di antara itu, maka kita isilah dengan perkara yang juga mesti ditunggu, yakni majlis ilmu. Siapa yang tertunggu untuk majlis ilmu, Masya Allah, hatinya hidup. Macam lapar, tertunggu-tunggu nak makan. Maknanya, sihatlah dia. Baik, mana tu? Adalah di tempat, di taman, di area Shah Alam. Khair. Baik, Alhamdulillah. Bantu sebarkan. InsyaAllah, pada pagi yang penuh barakah ni, ya, Tuan Sarif Pardi dah share, Alhamdulillah, daripada Singapura pun ada. Subhanallah, istiqamah Tuan Sarif. Ya, Puan Amira Khairuddin, Alhamdulillah, Puan Rosnani, Ahlan. Terima kasih. Tag, tertunggu-tunggu. Masya Allah, Puan Rina Zainul, Ahmad. Ya, Tuan Hamzi, terima kasih, share. Nuris, ingat tak ada kuliah tadi? Ada, Masya Allah, Tuan Nuris. Hari Sabtu, insyaAllah ada. Hari Sabtu kita maintain. Ada, InsyaAllah. Bagi semangat sentapan jiwa, ya. Sentapan jiwa, sentapan kolbu. Fitness kolbu ni, ya, kita fit. Malah majlis ilmu yang menjurus pada perbahasan hati, perbahasan jiwa. Ya, sakit sebab kita menyentuh terus kepada isinya. Kadang benda yang sakit tu kita pegang, dia menyakitkan, kadang-kadang ada yang meninggalkan. Tu dia. Tapi siapa yang terus bersama, insya-Allah kesakitan tu akan hilang. Dia ada perkara kadang-kadang diberitahu je. Diberitahu tapi tidak pergi kepada kaedahnya. Sebab itu pergi kepada bimbingan. Bila sebut kepada tumpuan kepada perbahasan jiwa, hati, kehidupan. Ini
bukan sekadar makluman saja, bukan sekadar nak tahu, tetapi nak arif, nak memahami. Nak memahami agar kehidupan ini bukan sekadar tahu. Kalau nak bagi tahu, banyak benda nak cerita. Banyak nak bagi tahu. Lepas satu-satu kita nak bagi tahu. Tapi yang kita nak faham ini adalah bagaimana kehidupan kita mahir dan arif. Kita menjadi orang yang arif dalam kehidupan. InsyaAllah. Malam tadi di Masjid Sementa di Surah Al-Daurah, Tuan Abdul Karim. Surah Al-Daurah, Taman Sementa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih anda bersiaran pada pagi ini, insyaAllah. Bantu sebarkan tag mungkin kawan-kawan kita yang terlepas pandang live kita ni, insyaAllah. Malam ni kita akan ada kuliah pengajian, insyaAllah. Malam ni ada sambungan daripada perbahasan Lisanul Haq. Malam ni kita ada kuliah pengajian kita, insyaAllah. Jujur nak apply ilmu dalam kehidupan, tak kala tiba-tiba ujian hadis sangat memerlukan ketegasan diri mengamalkan apa yang dicari di sini. Alhamdulillah, benar Puan Roslina. Sebab itu ni bukan sekadar pemberitahuan, ni adalah bimbingan. Kan kita nak pergi cerita pada realiti. Kerana kita tak nak ilmu yang kita belajar sekadar mengalir begitu je. Macam curah air di daun keladi. Dan lagi sekali, macam iblis lah. Saya dah mula nak tekankan tentang bagaimana kita kena hati-hati dengan iblis. Sebab di akhir zaman ni, iblis akan mengeluarkan serangan dia berhabis-habisan. Kita ingat Allah kata, musuh yang utama itu iblis. Itu musuh kita. Kelemahan kita pula, itu musuh. Kelemahan kita apa? Nafsu. Kelemahan kita apa? Hati kita lemah. Jadi musuh, bila tahu kelemahan, apa dia buat? Dia attack. Nah, ilmu yang banyak, macam Puan Roslina kata, ilmu banyak mungkin, bukan tak tahu kan, kita banyak mengaji. Tapi kenapa ujian masih berkali-kali, kalau kena masih tumbang, Ustaz? Jawapannya mudah. Sejauh mana kekuatan kita itu? Adakah kekuatan kita telah dibina, ataupun kita masih mencari-cari kekuatan? Kita mengaji ni, pergi kelas sana, kelas ni, majlis ilmu sana, majlis ilmu sini, mencari kekuatan, ataupun sudah bina kekuatan? Sebab itu ilmu banyak ilmu. Sebab tu Nabi tidak tekankan kepada ilmu yang banyak, tapi kualiti ilmu itu sendiri. Kualiti dalam kita menterjemahkan dalam berhadapan dengan ujian. Macam contoh sekolah lah. Kalau nak ngapal buku teks tu kan banyak kan. Buku teks tanya budak-budak mana cikgu-cikgu yang di dalam ini. Tetapi akhirnya kita akan tumpukan kepada soalan-soalan yang keluar, topik-topik yang keluar peperiksaan, soalan. Nampak? Yang keluar peperiksaan. Yang betul-betul akan ditanya. Dan subjek-subjek lain tu, tajuk-tajuk lain tu menyokonglah. Tapi kita akan tekankan apakah main issue. Sebab itu dalam pembelajaran, dalam silibus pengajian, kalau kita perhatikan baik-baik, contohlah dalam ilmu kan, ada ilmu yang kita hanya pakai pada keadaan tertentu, ada ilmu yang kita kena pakai pada setiap waktu. Macam tu Puan Roslina. Kenapa Ustaz ujian? Dan ujian ni setiap waktu. Cuma kita ni kadang-kadang kita tak anggap benda tu penting. Ilmu tu kan. Alhamdulillah jumpa pengajian. Kita mungkin belajar perkara-perkara yang kita anggap perlu. Tetapi akhirnya bila datang ujian, tak menentu. Haru biru. Maknanya ilmu, tak ada ilmu. Tak ada dikira orang tu berilmu sebenarnya. Maknanya mungkin sebab tu ada keutamaan ilmu. Ada keutamaan ilmu. Ulama susun ilmu. Sebab tu kalau Imam Ghazali Ta'ala, ilmu tentang akidah itu wajib. Wajib. Malah apa saja yang untuk menguatkan akidah menjadi kewajipan. Sebagai contoh, perbincangan tentang hati. Perbincangan tentang hati ni adalah perbincangan yang sambil lewa. Dia kena berterusan dan kena ikut, kena follow rapat. Guru-guru yang mursyid yang membimbing tentang hati, dan dia bukan boleh sekali dua, dia kena berkali-kali. Dia menjadi satu kewajipan, ilmu yang membincangkan tentang hati. Dia besar. Itu nama ada ilmu yang fardu ain, kan? Fardu kifayah. Nampak? Jadi tentang ilmu fardu ain. Jadi penting. Cuma kaedah kita menterjemahkan saja dengan santai begini, dengan bahasa-bahasa yang terus masuk pada kehidupan. Tapi usul pada perbincangan kita ni ilmu fardu ain teras.
Bagaimana solat, beramal, buat kerja semua, tapi dalam kehidupan masih lagi teraba-raba mencari-cari. Seakan-akan kita macam dah tahu, tetapi bila datang ujian baru kita tahu tahap kita kat mana. Dan ujian tak mengenal siapa. Allah datangkan ujian tak mengenal siapa. Kita bersedia atau tidak, ujian tetap akan datang. Dan Iblis akan masuk pada semua cucu cicit anak Adam. Tak kira siapa dia, asal dia ni cucu cicit Nabi Adam AS, maka dia akan gerakkan habis-habisan tenteranya. Anda ingat, Iblis ada masa untuk sakit kepala. Anda ingat, Iblis ada masa untuk bersenang lenang. Anda ingat, Iblis ada masa untuk sakit hati. Masuk macam kita sakit hati ni, dia dah tak ada sakit hati dah. Dia kerja je untuk menyesatkan dia. Berarti dia sudah disakitkan ketika dengan Nabi Adam AS. Tu dah cukup sakit dah, dendam kesumat dah. Dia dah marah betul lah waktu dengan Nabi Adam AS. Jadi dia kata apa? Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nampak? Pegang ayat ni, surah As-Saad 80-83. Dalam kita nak menyusun ilmu, kita kan banyak ilmu kan, belajar sana, belajar sini, belajar tafsir, belajar hadis, belajar macam-macam belajar. Kan? Live kita macam-macam tajuk ada. Cuba pergi pada surah As-Saad 80-83 ni. Kita belajar ilmu untuk pagar diri kita, untuk dia bergangguan. Tapi apakah ilmu yang memagar diri? Daripada gangguan. Gangguan kehidupan. Saya tulis gangguan kehidupan. Tajuk pada pagi ini adalah pagar diri pada gangguan kehidupan. Kehidupan yang mengganggu kita. Kita tak nampak iblis. Mana nampak? Kalau nampak, hebat. Siapa boleh nampak iblis? Beritahu saya, PM tepi. Saya nampak iblis, Ustaz. Saya pun nak belajar juga macam nak nampak iblis. Tapi yang mengganggu kita itu adalah kehidupan kita. Dan iblis akan masuk pada kehidupan. Iblis akan masuk pada kehidupan, tuan-tuan. Sebab tu saya katakan ejen kebenaran. Baik. Jadi dia akan lihat, dia akan nampak kat situ kedudukan kita kat mana. Barulah kita akan nampak performan kita. Dan biasanya bila sebut tentang kehidupan, banyaklah cerita-cerita kehidupan kan yang kita kadang-kadang tak sanggup nak dengar. Tak sanggup kita nak lalui. Tak sanggup kita nak terjemahkan. Ini kita tak mau. Kita kena, benda yang sakit ni kita kena rawat. Dia tidak boleh dibiarkan. Dia tidak boleh ada isu. Dia tidak boleh ada pending case. Dia tak boleh. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi surah As-Saad 82-83. Cuba tengok. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang boleh pagar diri dia. Kita rujuk. Banyak gangguan buat kita rasa nak marah je. Sebab tak pagar. Kalau dah pagar, tak ada gangguan. Bila tak pagar, bila pagar terbuka. Bukan terbuka, pagar pun tak ada. Sebab tu terganggu. Jadi, rujukan kita pada pagi ini adalah surah As-Saad 80-83. Cuba tengok. Kita selalu kata pagar gangguan dengan minda kita. Okay, kita kena fikir positif. Ustaz, positif jenuh dah, Ustaz. Kadang-kadang kita tengah live jumpa orang yang positif, pun kita positif. In reality, kalau kita seorang-seorang, betul ke kita positif? Kalau kita duduk seorang-seorang, betul ke kita ni seorang yang positif? Ke sedang menyimpan satu perkara yang buruk yang sedang disimpan dalam hati kita? Tinggal lagi depan orang boleh lah. Depan siapa orang yang hebat bercakap, kita pun naik semangat. Dan nak pula, ni public figure ni. Kita pun semangat. Kita menumpang semangat. Tidak ada semangat yang dibina sendiri. Itu jadi masalah. Pengajian dalam hakikat kehidupan, itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala membantu anda semua supaya ada bina kekuatan yang independen. Yang tidak lagi bergantung, jangan bergantung dengan orang. Hidup jangan bergantung dengan manusia. Bergantung dengan Allah. Kita nak lepaskan kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan nak hari-hari nak ngadap saya ni. Time ada. Time Allah kata mati, matilah. Nampak? Sebab itu menerima hakikat bahawa kita ni mesti hidup dengan Allah. Bukan dengan kata-kata semangat. Bukan dengan kena ada selalu. Sebab tu sekarang ada yang inbox saya, Ustaz, saya ada salah ke Ustaz? Tiba-tiba Ustaz selang-selangkan ni. Tiba-tiba nak ni. Tak ada apa-apa masalah pun. Sebab kita nak belajar bagaimana ilmu yang kita dah dengar hari-hari itu, boleh tak kita praktikkan apabila kita bersendiri?
Tu masuk dia. Sebab akhirnya kita bersendirian. Akhirnya kita bersendirian. Kita berhadapan bergaduh seorang-seorang. Mana ada ustaz kat situ? Mana ada ustaz tolong nak jawabkan dengan suami isteri tengah bergaduh? Iblis datang, kita bersendirian. Semua orang akan bersendirian. Bersendirian. Hadapi masalah, memang kita akan bersendirian. Jawab kat kubur bersendirian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagar rumah ada lah. Itulah. Itu masalahnya. Pagar ada. Macam mana nak pagar? Ni. Dalam takrif kita lah pagi ni. Pagar yang dimasukkan. Rujuk dan surah Al-Sad ayat 83. Ayat 83. Illa kecuali. Tengok. Sekarang ni kita kena fokus apa isu dalam kehidupan. Isunya kita tak nak terkesan dengan segala perkara yang mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah. Kita tak mahu. Allahumma salli. Sendirian. Semua kita akan sendirian. Sebab tu kuliah ni tidak mengajar anda semua bergantung dengan saya. Jangan. Tak nak gantung Ustaz. Tapi gantung dengan lain pula. Kita bukan bergantung dengan orang. Ya Puan Pozia. Puan Dolma. Ya, tapi sekarang ni itulah isunya. Dah redup sikit lah. Isunya sekarang adalah kita nak bawa hidup ini tiada pergantungan melainkan hanya pada Allah. Tak nak. Sebab tu saya mula jarakkan supaya kita kena faham. Adakah ilmu tu benar-benar kita mampu terjemahkan apabila kita berseorangan? Macam tadi bila seorang-seorang kena baru berfikir tadi. Baru rasa Allah Ustaz kena ada ketegasan lah. Kena ada ketegasan kan. Memang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Poin yang pertama, kenapa kena pagar? Kerana kita tidak selamanya, kita akan berseorangan. Kita kena ada yang menjaga. Pagar diri tu. Kalau nak tunggu orang jaga je, bagi semangat, dia sampai bila? Betul, jangan bergantung dengan makhluk. Ilmu yang hebat, itu ada ilmu yang apabila dia bersendirian, dia boleh mengamalkan. Guru yang hebat, guru yang tidak perlukan murid. Guru tak perlukan murid. Di Smairov, di sekolah saya sudah cakap kepada para pelajar. Smairov tidak perlukan murid. Saya tak perlukan murid. Murid perlukan guru. Tapi murid perlukan guru untuk apa? Untuk sentiasa 24 jam bersama. Untuk supaya nanti berguru dengan siapa. Ada supaya boleh ambil gambar. Ini guru saya. Ni selfie. Kalau kena gurunya bagi ambil gambar. Kalau kena guru yang tak nak ambil gambar. Ni bagi tahu. Ni guru saya ni. Guru. Adakah sekadar itu? Murid perlukan guru supaya boleh menjadi seperti gurunya. Gurunya boleh bersendiri. Maka murid pun boleh bersendiri. Relax. Nampak? Walaupun hidup bukannya bersendiri, yang ni kita mestilah dengan Allah. Roket dan Atid ada je. Cuma bagaimana seorang guru itu boleh independen? Dia tidak boleh. Dia kena ada satu sifat yang bergantung dengan Allah. Sebab kalau bergantung dengan manusia ni, alah tanya ustaz tak jawab-jawab. Kecewalah cari ustaz lain. Ni seronok sikit. Lama jenuh. Mencari tu kadang tak jumpa tu yang test tu. Tengok ni sedap. Orang mencari kan? Ni sedap. Ini tak sedap. Ini okey. Nak cari pun tak tahu apa yang dia cari. Nampak? Pergantungan dengan saya kerana mencari ilmu. Ya, dan ilmu yang ada Allah titipkan pada saya bukan untuk membuat bergantung dengan saya sampai satu tahap anda semua akan dilepaskan. Anda akan bebas. Bukan untuk kita memaintenkan. Ini salah satu. Bukan untuk membrandingkan diri. No. Hati-hati. Akhirnya akan jadi rebranding. Branding diri. Salah. Ini pun sebab kita nak sampaikan medium saja. Kalau ikutkan nak cari ilmu, cari. Tak ada online. Offline semua. Siapa jumpa nasib lah. Tak jumpa lah. Kesusahan. Tapi kerana kita dah tak ada masa. Sebab apa ada online ni? Sebab dah tak ada masa.
Dah tak ada masa dah. Dah nak kiamat. Sangat diperlukan. Jadi sebab tu Allah bagi izin dengan online ni. Tapi bukannya untuk branding dan di-brandingkan. Tidak. Kerana supaya dapat apa yang nak disampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bersunyi-sunyi dalam keramaian, beramai-ramai dalam kesunyian. Mantap. Ya benar. Di ketika sunyi pun kita boleh duduk. Di ketika ramai pun kita boleh duduk. Bukan dia tak boleh duduk sendirian, ataupun nak kena ramai, nak kena ada orang, nak kena ada pengikut, nak kena ada orang tengok. Maka untuk mencapai tahap pagar diri itu tidak sempurna lah. Dia mungkin boleh berada ramai-ramai tapi seorang-seorang tak boleh. Dia mungkin boleh seorang-seorang, ramai-ramai tak boleh. Maknanya dia belum ada kekuatan yang Allah izinkan dia untuk bina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dulu-dulu nenek orang kita suka bergantung pada benda seperti pisau, kacip, benda tajam untuk berlindung dari iblis syaitan. Ya. Puan Sabari Ahmad, benar. Sebahagian lah, tak semua. Sebahagian. Baik, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Janganlah ustaz, kesian pada kami sini tak boleh keluar. Allah Akbar. Ya, maksudnya begitu. Kuliah tetap dijalankan. Online tetap diadakan. Don't worry, insyaAllah. Ikuti kuasa banyak dapat ilmu hakikat kehidupan. Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. Haza min fali Rabbi. Ini semua kurnian Allah. Apa bezanya? Kefahaman jelas yang kita dapat dari ustaz itu yang kadang-kadang terpaksa memilih. Kefahaman yang jelas yang kita dapat dari ustaz itu yang kadang-kadang terpaksa memilih penyampai. Ya, memilih penyampai satu bab. Tetapi memilih penyampai sehinggakan penyampai itu menjadi pilihan. Faham tak maksud saya? Memilih penyampai sehinggakan penyampai itulah menjadi pilihan kita. Kerana apa? Kerana apa memilih penyampai? Yalah, kesan ni sebenarnya pada hati. Kesan pada hati. Saya ulang sekali. Kesan pada hati. Memang penyampaiannya seronok dengar, cakap pandai. Lepas tu bahasanya seronok kita. Ingat, ilmu ni bukan sekadar seronok. Ilmu ni bukan sekadar seronok didengar. Ilmu ni yang betul-betul boleh membina hati. Kalaulah guru itu jenis mengajar satu-satu, slow-slow, jenis tak moden, tetapi ilmu tu, ilmu yang wajib kita kena ambil, kita kena ambil. Kalau kena guru yang jenis buat tak tahu, kita kena melutut dengan dia. Macam Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS tak ngajar lagi pun. Macam mana kaedah penyampaian Nabi Khidir AS? Tak cakap banyak pun. Sabar. Itu je. Kamu boleh sabar, ikut. Kalau tak boleh, susah. Beralih sekejap. Matahari dah naik. Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik. Memilih penyampai sampai penyampai itulah menjadi pilihan. Saya jangan jadikan pilihan. Tapi kerana ilmu ya. Dengar je, oh ini ilmu tentang apa ni, hakikat kehidupan. Ilmu tentang lisanul haq. Bukan saya. Saya ulang lagi sekali. Bukan saya. Nafi diri. Kita mengajar tentang nafi diri. Tukang mengajar nampak diri. Oh jenuh. Jenuh lah. Tapi kalau ilmu kena ikut. Kena ikut. Allahumma salli ala Muhammad. Ya benar Puan Fazila. Pada penyampaian yang benar dan tepat. Ya benar. Itu yang kita nak. Jadi pelajar-pelajar hakikat kehidupan. Allahu Akbar. Yang Allah takdirkan mengaji hakikat kehidupan secara konsisten. Bukan yang celup-celupnya. Ada kadang yang iktiraf guru. Saya ni susah nak iktiraf guru-guru ni. Kita penyampai je. Ramai lagi guru-guru muktabar kat luarnya. Tapi kalau betul nak faham, belajar, dengar betul-betul penyampaian. Jangan ambil tengah-tengah, ambil sikit-sikit. Kemudian kita claim kita dah belajar. Kita claim kita ni pengajar ataupun pelajar dia.
Tak, kita kena ikuti satu-satu ilmu yang disampaikan, insya-Allah barulah boleh kita claim. Insya-Allah. Nah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilmu tasawuf bagi orang muda susah sikit nak memahaminya. Bukan susah sikit nak memahaminya sebab apa perkara yang membuatkan dia tak faham. Bukan susah, tetapi ada halangan. Ada halangan. Dia tak susah, tetapi halangan itu yang menyusahkan. Puan Elfitra Amir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati saya sudah semakin tenang dan hati dah tak rapuh lagi. Alhamdulillah. Syukur. Hati tenang tak rapuh tu maksudnya apa? Lari pada masalah ataupun dah tak hirau orang ataupun sudah memahami erti kehidupan yang sebenar. Itu Puan Rosna binti Umar. Ada orang dia hati dia dah tenang dan tak rapuh. Ramai juga pengajian macam tu. Tapi rupa-rupanya dia lari pada masalah. Dia lari pada masalah. Bila lari pada masalah, itu bukan penyelesaian, itu bukan ketenangan. Itu kesenangan sebab lega lah dah tak ada orang kacau. Lega tak ada orang kacau dah. Seronok dah duduk dengan majlis ilmu je, tak pergi mana-mana dah. Ke sana ke sini majlis, dah tak irau orang dah. Aku tak irau dah ni. Biar kita duduk majlis ilmu je, kita ikut dia je, kita dengar je. Tak boleh juga. Sebab tu majlis ilmu ni ada timing dia, ada period dia. Selebihnya kena amalkan. Amal ni kena duduk dengan masalah. Amal ni dia kena duduk dengan masalah. Tengok ada masalah ke tidak. Di saat dia boleh duduk dengan masalah dan dia menguruskan masalah dan dia tidak terkesan dengan masalah, malah hatinya, hidupnya makin bertambah ibadah, maka inilah orang yang berjaya sebenarnya. Sebab bertambah taat. Ni setelah ni tak suka ni buang ini. Tak suka itu buang itu. Senanglah hidupnya tu. Tak suka cerita bab kahwin, jangan cerita bab kahwin. Saya trauma ustaz cerita bab kawan kahwin ni. Tak mau cerita. Okey, diam. Dah pernah cerita bab duit, tak mau cerita, diam. Okey, apa lagi tak mau cerita? Bab hati sensitif jangan. Benda yang tak suka jangan cerita. Macam tu kan selesai masalah. Itu bukan penyelesaian masalah. Itu lari pada masalah. Alih perhatian, cerita topik-topik yang tidak menyentuh peribadi. Topik-topik yang tidak duduk kepada kehidupan. Topik-topik yang biasa, yang tidak sentuh peribadi kita. Sedangkan, yang nak beramal diri. Kalau diri ini tidak diperbaiki, macam mana nak beramal? Ingat, apa kata kunci tadi dalam surah As-Sad ayat 82-83? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah pagar yang paling ampuh, pagar yang paling utuh, pagar yang tidak perlukan apa-apa lagi. Itulah pagar keikhlasan diri. Tu dia. Sebab wallahi, iblis tak boleh kacau. Sebabnya mengganggu kita ni iblis. Nafsu dan dunia ini gangguan. Tetapi sekiranya iblis tidak turut serta mengganggu, kita boleh aturkan dunia dengan nafsu ni. Tapi apabila iblis masuk campur dalam urusan kita mengurus nafsu dan dunia, sebab tu ramai jadi pengikut iblis. Dinamakan syaitanir rajim. Apa sifat syaitan? Sangka, ragu, enggan, sombong. Tu dia. Jadi, kalau diri kita tidak diperbaiki dengan kefahaman yang benar, yang nak beramal tu diri. Nampak? Jadi amalan itu rosak sebab diri kita tidak bersih. Diri itu duduk pada mana? Roh. Hati. Sebab itu sebelum kita nak melakukan apa-apa pun bersihkan. Bersihkan. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Selagi kita tidak belajar untuk ikhlas, lagi tidak memahami apa itu keikhlasan, yang ini meniadakan diri, jangan sampai tidak diri, jangan. Orang yang nak mengenal Allah, dia tidak mahu dikenal sebenarnya. Orang yang nak mengenal Allah, dia tidak mahu perhatian. Kalau masih mencari perhatian makhluk, itu bukan orang nak mengenal Allah. Itu nak dikenali. Nak terkenal. Betul saya cakap. Dalam ni pun fitnah kita tak nak branding kita ni. Tak nak. Tapi dalam usaha untuk menyampaikan ilmu, terpaksalah sampaikan. Terpaksa ni maksudnya tanggungjawab menyampaikan. Kita tidak mahu dikenal. Tidak mahu.
Sebab kita belajar untuk mengenal. Ikhlas itu hanya nampak Allah. Kul huwallahu ahad. Dia tak nampak orang dah. Nampak Allah. Diri pula beramal tak nampak diri. Dah nampak Allah. Mengaji. Nampak diri. Ni sebab saya punya usaha. Habis. Sebab saya yang memilih ustaz. Saya lah habis. Ilmu hakikat kehidupan mengajar kita jangan terlihat diri. Jangan sampai terlihat kehidupan. Nafsu, dunia itu cabaran, ujian. Tapi boleh diuruskan. Iblis, dia masuk campur dalam urusan menguruskan nafsu dan dunia. Sebab tu jadi huru-hara. Dia masuk campur dengan apa? Dengan kita lah. Dengan kita tidak pagar dengan keikhlasan. Sebab itu, dalam semua amalan Nabi kata, inna a'malu bin niyat. Inna a'malu bin niyat. Niat. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak pagar kehidupan ini daripada gangguan? Itulah pagar dengan pagar keikhlasan. Perjalanan mencari keikhlasan bukan perjalanan sehari dua. Malah perjalanan mencari keikhlasan bukan perjalanan lari daripada masalah. Perjalanan keikhlasan bukan menutup telinga daripada perkara yang kita tidak suka. Perjalanan keikhlasan bukan perjalanan yang kita memilih-milih apa yang kita nak. Perjalanan keikhlasan adalah perjalanan untuk menerima segala apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik atau buruk. Ya, kita nak sebarkan untuk... Tapi Puan Yong Mazlina, dia akan jadi konflik. Dia akan jadi konflik of interest. Sebab itu... Sebab itu dalam kaedah kita nak buat baik, menyampaikan kebaikan, akhirnya nampak diri. Diri juga yang nak. Diri ni juga. Jadi pagar diri. Pagar diri, jangan sampai amalan itu hancur. Pagar diri dengan keikhlasan, barulah kehidupan tidak terganggu. Barulah tak nampak kita je kena buat. Asyik saya je. Sebab di saat kita sudah pagar diri dengan keikhlasan, maka tiada lagi campur tangan manusia. Semuanya Allah. Di saat manusia lagi tidak mampu menilai diri kita, malah salah nilai, salah tanggap, kita tidak menjadi satu gangguan kerana kita buat kerana Allah. Allah lah yang membalas segala apa yang kita lakukan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Subhanallah, moga tak terjak nampakkan diri. Ya, ini halus, ini jarum halus. Iblis gagal kerana perkara ini. Akhirnya nampak diri dia. Nampak dirinya. Itulah iblis. Diri tak baik, banyak aib yang Allah tutup. Hakikatnya Puan Fazilah. Jadi di saat Allah menutup kebaikan, apa tawaran ataupun apa balasan kita pada Allah, buat sebab Allah lah. Jadi antara amalannya juga boleh kita selalu lazimi baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga tidak lari daripada salawat. Kerana ketika kita bersalawat, dah tiada diri, ada Nabi. Hilang diri, zahir Nabi. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada diri tidak? Tak ada. Sebabnya ada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada diri lagi? Tak ada. Semuanya kebaikan dari Nabi SAW. Kalau tidak kerana Nabi SAW, maka tiadalah perkara-perkara kebaikan yang kita dapat hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab apa kena hidupkan hati dengan zikrullah? Sebab yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Sebab tu kita belajar melihat dengan nama Allah. Subhanallah, subhanallah.
orang yang tak ikhlas ni orang yang paling terseksa dalam hidup. Orang yang tak ikhlas adalah orang yang paling merana dalam kehidupan dia. Tapi orang takkan mengaku tak dia tak ikhlas. Mana dia orang nak mengaku? Tapi ada orang yang tak ikhlas ni, hidup dia tak puas. Dia akan puas bila tiada gangguan. Walhal kehidupan ni penuh dengan gangguan. Betul tidak? Sebab tu kehidupan dunia ni menipu. Sebab kita cepat nak hilangkan gangguan dengan kesenangan saja. Dia tak suka, kita campak. Tak suka, kita tinggalkan. Tak suka pasangan, cerai. Itulah kerja kita. Nampak? Tak ikhlas lah tu. Patutnya terimalah pasangan nak. Tak suka dengan orang, tak nak jumpa. Sebab tu dalam silaturahim tak boleh sampai 3 hari. Kalau 3 hari tak bertemu, bertegur. Yang rapat adik-beradik contoh. Adik-beradik kan. Dengan yang ada hubungan darah daging. 3 hari tak bertemu, tak bercakap. Kerana ada isu. Tak terangkat amalan. Jiran yang apa? Yang menyakitkan kita. Nabi tak suruh lari daripada jiran yang menyakitkan. Nabi suruh berbuat baik. Malah dalam hadis ni khutbah semalam, saya baca khutbah malam. Nabi melarang orang yang tidak tetap pendirian. Yang mana Nabi kata mafhum hadis, barang siapa mengatakan sekiranya orang baik kepadaku, aku baik kepada dia. Sekiranya orang tu jahat kepadaku, aku akan jahat pada dia. Maka Nabi kecam. Nabi marah dengan orang begini. Bila Nabi marah, tak syugalah. Malah Nabi kata, jadilah orang tetap pendirian. Di saat orang baik, kita baik. Di saat orang buat jahat, kita tetap melakukan kebaikan. Kerana apa? Sebab ikhlas kerana Allah. Sebab itu kebaikan tu teruji. Ramai orang cakap, kenapa Ustaz? Saya dah buat baik, tetap diuji. Sebab Allah nak uji keikhlasan. Ceramah, Allah nak uji keikhlasan. Dah biasa katalah dah ramai. Ada setengah tu kan. Allah Akbar. Ini kan ujian ramai tengok pun satu ujian keikhlasan ni. Allah. Kadang-kadang lebih baik tak tahu apa orang tengok. Kan? Biasa kan. Biasa awak kan. Kadang-kadang terfikir kan. Dah biasa riban-riban ni tengok kan. Live sekali live 4,000. 4.5 4.2k is watching. Agak-agak kan. Satu kali tu dia live, ada 40 orang. Agak-agak apa kata? Allah, ni nak buat kelas ni. Oh ya Allah. Sebab orang nak ke, sebab orang nak dengar ke, sebab Allah suruh sampaikan. Sebab tu satu ketika, memang ada permintaan macam anda semua tuan-tuan yang dimati Allah Ta'ala, memang kata Ustaz, saya perlukan. Ya, tapi saya tak boleh buat sebab anda perlukan. Sebenarnya saya yang perlukan. Sebab apa? Setiap apa yang disampaikan menjadi pahala untuk saya. Allah tengok. Allah claim. Allah tengok, malaikat catat. Sebab Allah suruh kan, dan Nabi suruh. Berkata baik atau diam, dan Nabi suruh. Da'a ilallah, ajak pada Allah. Nabi suruh. Bukannya anda suruh. Ustaz buatlah live, Ustaz buatlah live. View dah ramai, buatlah live, buatlah group. Buatlah tim, buatlah satu gerak kerja. Oh ini untuk buat apa orang suruhnya. Habis time orang tak suruh tak nak buat. Katalah orang tak ada tengok. Tak nak buat. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz mengajar. Sebab tu saya lebih suka mengajar kat masjid. Di saat kuliah harian dan bukan kuliah bulanan kan. Yang dia panggil orang yang sama je. Ramai tu banyak tu. Tak ada program besar-besar lah. Program biasa itu. Ramai itu je. Tu. Solid. Yang solid. Lepas tu Nabi dakwah tak ramai mana. Bukan sebab orang ikut tak ikut. Nabi seorang kan mula-mula. Bukan ni ceramah sebab dah viral. Oh ni ustaz viral. Dah ceramah dah. Orang dah terkenal ke? Tak boleh berhentilah. Dah ada pengikut nak tengok. Habislah kalau buat macam tu. Atas kehendak Allah. Terjadi sesuatu atas izin Allah. Ya benar. Terjadi sesuatu atas izin Allah. Bagaimana kefahaman terjadi sesuatu atas izin Allah itu? Bagaimana? Allahu Akbar. Allah yahfizuka fil khair wan najah fiha. Ustaz, alhamdulillah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Mula lalu saya bila jika nampak buruk pada pasangan saya daripada dia, jadi saya pun buruk juga. Nampak buruk pada pasangan, tukarkan keburukan itu dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Habis cerita. Nampak buruk, apa nak buat? Astaghfirullah, lah istighfar. Astaghfirullahalazim. Dah, kan jadi pahala. Bila kita nampak buruk, kita buat sebab Allah kan. Bila sebab Allah, Allah suruh buat apa? Allah suruh zikir. Allah suruh banyak-banyak zikir. Siapa yang banyak zikir kan? Surah Jum'ah ayat 10. Dia lah orang yang beruntung. Tengok benda buruk, istighfar. Dapat pahala tidak bila kita istighfar? Dapat. Dah, kalau dapat pahala, cakap terima kasih kat balik kat suami. Bang, terima kasih perangai buruk. Pening kawan. Apa hal kamu terima kasih kat aku? Sebab abang punya perangai buruk, buatkan saya istighfar. Saya dapat pahala. Terima kasih bang. Ada? Tak ada. Sebab itu, semua yang berlaku, itu ada tujuan dia. Sebab tu tadi kata semua dengan izin Allah tu. Allah izinkan, ada tujuan tak? Ada. Memang semua Allah izinkan. Semua Allah izinkan. Orang santap pun Allah izinkan. Iblis buat jahat, Allah izinkan. Kadang-kadang kita sebut semua Allah izinkan ustaz. Biarlah ustaz, Allah izinkan dia nak jadi famous. Allah izinkan tu ada kebaikan keburukan tau. Bukan saja Allah izinkan. Silat hari bulan terlentang itu dengan keizinan itu. Allah izinkan berada di puncak. Oh, kita pun lupa daratan. Habis menyembah balik lepas tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ya Puan Zarina Dermawan, benar. Ya Allah, benar. Ikhlas ni lawannya riak Puan. Dan Nabi cukup takut akan umatnya pada akhir zaman penyakit inilah. Penyakit syirik khafi. Sesembunyi riak. Lawan pada ikhlas riak. Riak ni apa? Buat sebab makhluk. Pernah orang suruh saya menjawab suami sebab saya banyak diam. Ikutnya suami suruh. Jadi saya bodoh depan suami biar suami tunduk. Ini kalam batil Puan Rusmini. Mana keikhlasan menjadi seorang isteri kan kalau kita nak suruh menjawab. Sebab tu tak terpagar. Pagar diri dengan keikhlasan. Apa pun jadi kita terima dan kita cuba hadapi dengan Allah. Jangan hadapi dengan suami. Suami jahat, jangan hadapi dengan suami. Maksudnya hadapi dengan suami ni nak suami berubah. Kalau Allah kata tak berubah. Kalau katalah sekiranya dia tu ditakdirkan tidak berubah. Kita nak jadi apa? Fikir nak cerai. Fikir macam mana nak cerai? Macam mana nak cerai? Fikir cerai. Itu fikiran kita. Kalau sekiranya Allah takdirkan hak kita tidak dapat. Adakah kita nak fikirkan? Tak adil. Zalim, tak adil. Itu fikir. Patutnya kita hadapi dengan Allah. Bila tak dapat hak kita, ini maksud ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat kita meminta. Tak dapat. Tak apa. Ya Allah aku halal. Tapi ini perlukan pengajian begini. Pengajian yang menyentuh kepada jiwa, kepada permasalahan yang real. Bukannya seorang isteri itu kena sabar. Banyak kes yang saya jumpa, isteri-isteri ini kena begini. Cerita kes orang buat apa? Cerita kes orang buat apa? Kes kita sendiri ni macam mana? Apa cerita kes kita ni? Nak tahu kes orang tu buat apa? Tengok kes kita, macam mana nak hadapi? Habis cerita. Tak payah nak kait-kait dengan orang. Cuma kalau kita kaitkan pun, kita kena cerita kebenaran. Bukan ceritakan hal orang. Macam contoh, Puan Rosmini Ini cerita live ni. Saya pernah cerita ke? Dah cerita ke belum? Kalau dah, ulangan. Kalau belum, ilmu baru. Seorang sahabat saya yang panggil saya mengajar desain debi. Mak dia, arwah mak dia. Dia kata apa arwah mak saya ni syurga. Syurga, Ustaz. Kenapa? Sebab dia cerita pasal ayah dia. Keadaan ayahnya yang begitu straight kan. Garang, pemarah. Tapi maknya, arwah maknya, sikit pun tak marah ayah dia. Di saat satu cerita tu, ayah dia ni nak makan buah. Setiap kali makan, mesti kena ada 2 buah atas meja dia. Buah temikai, buah betik. Kena ada atas meja.
Satu ketika tu bulan puasa, satu buah ni tidak dipotong atas mejanya. Ada buah timika je, buah betik tak ada. Apa ayah dia buat? Dia angkat buah betik, dia pergi ambil buah betik, dia lempar atas lantai Ustaz. Bersepah betik tu. Bersepai. Maknya bangun, diam je, sapu. Tak ada cakap banyak. Bangun ayahnya, maknya marah anak-anak. Yang kamu dah tahu, ayah kamu nak makan buah kamu tak potong dah. Kenapa? Oh, mak dia pula marah. Bukan mak dia marah. Kenapa abang buat depan anak macam ni? Tak ada. Dan memang Allah tunjukkan syurga. Syurga. Orang yang meletakkan Allah dalam kehidupan, syurga. Mana ada? Tak rugi pun kalau tak menjawab. Kadang kita rasa, geram. Nak jawab. Tak rugi. Tiada kerugian sebab diam tu dengan sabar, itu mendapat pahala. Apatah lagi seorang suami atau seorang isteri. Tapi kalau suami yang mendidik, kalau diam, tak nak didik, dapat dosa pula. Jangan diam ganja perangai isteri tu. Tak boleh. Diam ganja. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. InsyaAllah Puan Cikgu Aida. Amin. Semua yang menonton di dalam ini, yang ikhlaskan hatinya kerana Allah, pasti Allah bantu menjadi isteri yang solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gangguan saka sihir semua dengan izin Allah. Ada sebabnya. Betul. Sebab tu saka sihir semua dengan izin Allah. Tapi ada sebab kenapa datang. Macam saya cerita semalam kan. Syaitan boleh duduk kat badan kita. Jin boleh duduk kat badan kita. Sebab apa? Sebab kurang ingat Allah. Malah tak ada malaikat. Cuma malaikat nak duduk kat kita. Lagilah jin. Syaitan-syaitan tu, saka-saka tu lagilah. Ini sebab malaikat tak duduk. Allahu Akbar. Yang melambak menjawab. Ya Tuan Fazil. Apatah lagi dengan sekarang punya. Diam pada tempatnya. Diam pada tempatnya, pada isteri memang tempatnya diam. Diam pada tempatnya, Puan Aruzia. Diam pada tempatnya, tempat bagi isteri tu diam. Dia tak ada nak menunjuk, tergedik-gedik, mencari. Sebab isteri ni perhatian. Kalau dia menjawab, menarik perhatian. Suami akan mula. Kalau dia duduk ke depan, pun perhatian. Jangan main-main. Kalau nak, biar perempuan je tengok. Jangan lelaki pun tengok. Perhatian. Macam mana tudung litup pun, perhatian. Dia tengok muka ustazah tu. Diam pada tempatnya. Tempat yang terbaik bagi wanita tu diam. Diamlah. Diam di rumah. Bukan mencari perhatian. Sebab dia tu dah perhatian. Fitnah wanita ni. Jangan main-main. Pada suami, diam pada tempatnya. Pada yang tempat jangan diam. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tak menjawab, rasa tak puas hati. Masalahnya memang tak puas hati pun. Hati takkan dipuaskan dengan menjawab. Sebab tu tak puas hati. Menjawab. Sebab apa? Sebab tak ada pagar diri. Orang yang menjawab-jawab ni, terutama seorang isteri menjawab-jawab ni, cuba tengok kehidupan ni macam mana. Tak percaya? Saya tengok. Mesti berusaha dengan harta yang banyak. Saya cakap terang ni. Mesti ada kedudukan yang tinggi. Dia suka jawab. Mesti dia terdedah dengan perasaan emosi, sangkaan dan kebendaan. Mesti ada tiga ni. Apa yang tak ada pun menjawab Ustaz. Yang tak ada pula mengharapkan ada. Mengharapkan ada harta. Mengharapkan ada kedudukan. Mengharapkan ada semua ini. Itu menjawab. Dan dia menganggap benda tu hak dia. Ni saya cakap ini. Sebab tanya tu Puan Rina Zaizul. Ada tak Allah kata? Ada. Kalla innal insana latagha summa ra'ahu istaghna. Manusia ni. Dia akan melampau batas. Sebab dia rasa dia sempurna. Bila wanita ini. Dia itu dahlah sempurna di mata suaminya suatu ketika dahulu. Tetapi kesempurnaan itu ditambahkan pula dengan ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Hartawan, rupawan, kedudukan.
Tengoklah sikit lagi jawapan dia macam mana. Saya tak ada abang pun tak apalah. Tahu, sekali dia jawab gitu. Saya tak ada abang pun tak apalah. Kita kena berdiri sendiri tau. Hanya ada Allah. Pandai juga sebut. Hanya ada Allah. Tapi melawan suami. Apa ada Allah kau melawan suami? Jangan jawab juga cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dizahirkan dengan perbuatan. Alhamdulillah bangun. Alhamdulillah buat kerja. Alhamdulillah duduk senyum. Alhamdulillah legakan hati ni. Bila tengok Allah lega lah. Dia macam anak lah. Anak ni, kalau seorang mak bercakap, kemudian anak menjawab-jawab. Suka ke seorang mak? Siti Nurul. Kan? Allah Akbar. Reality. Betul Ustaz, ada kejayaan lebih jadi suami duduk bawah dia. Allah Akbar, sampaikan mak dia sendiri dan betul pun dia meninggi suara. Betul? Ini cerita yang tak ada pagar. Bukan kata pegang harta semua tu salah. Tapi banyak salahnya sebenarnya. Lain dah kalau dari awal jenis berzikir kuat. Jenis yang orang yang pertama menerima Islam. Macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang hatinya makrifat kuat. Ini mula-mula pun langgar dinding juga. Pegang harta, pegang bisnes, baru nak cari Allah. Baru nak kenal Allah. Di saat mula-mula kenal harta, kenal kedudukan. Mencari keduniaan. Kalau dengan cara itu dia dapat dunia, percaya memang akan membuatkan perangai macam tu. Sebab tu sekarang ni, yang mana kita berhajat untuk bina kehidupan, tolong betulkan balik dari awal. Bersihkan. Kalau harta-hartanya dapat dengan cara lara, sedekahkan. Ini tak masih lagi nak pegang-pegang harta yang membawa kepada kerosakan. Tak maaf tuan-tuan. Inilah ilmu hakikat. Memang perit untuk didengar. Sebab kita bercakap bukan untuk sedap dengar. Kita bercakap untuk kesedaran. Tu je. Kalau sedap dengar ni macam cara kita boleh cerita. Buat cerita. Kita pun dengar. Seronok dengar. Cerita. Seronok dengar. Kat ilmu pun ada seronok dengar tau. Seronok dengar. Lepas tu buat tidak. Seronok dengar. Buat tidak. Ada hati. Allahu Akbar. Amin. InsyaAllah. Allahu Akbar. Ini realiti ya. Kami sedang mendengar ilmu kepada Allah. Tak menjawab bila suami sejuk baru tanya kenapa. Tak payah pun tanya bunga lawang. Tak payah tanya kenapa. Bukan soal kita ni inspektor gadget. Saya nak kaji apa masalah abang sebenarnya. Cuba abang cerita. Elok-elok kawan tu dia meletup balik. Berap. Tugas isteri bukan bertanya. Isteri bukan soal bertanya. Berkhidmat. Allah takkan tak boleh nak bertanya. Ada orang PM saya. Takkan tak boleh nak bertanya. Nah, kalau boleh silakan tanya. Tapi kalau tanya itu tidak membawa kesan apa-apa, jangan tanyalah. Allah. Payahlah macam tu. Nampak? Jawab. Allah kata kan. Dah kalau benda tu membawa kepada perkara yang menimbulkan konflik. Tak payah tanyalah. Sebab tu pentingnya ikhlas. Kita dengan Allah. Apa kita tahu hal masalah. Yang kadang-kadang kita pun tak tahu nak jawab macam mana. Tak apalah abang. Lebih baik cakap macam ni abang. Saya doakan abang. Apa pun abang sedang hadapi. Mungkin salah saya minta maaf. Isteri yang soleh, Nabi kata dia akan minta maaf dulu. Walaupun dia tak tahu siapa salah. Malas. Dia tidak akan menyalahkan suaminya. Ini si solehah. Malah dia akan mendoakan suami dia. Ada seorang anak tanya mak. Mak apa masalah? Ada. Berani ya anak tanya. Kurang hajar anak macam tu. Apa masalah mak sebenarnya ni? Sebab tu bila dengan anak dengan mak, isteri dengan suami ada persamaan. Kalau seorang ibu tak suka ditanya oleh anak, janganlah seorang isteri duk tanya suami macam-macam. Seorang anak bertanya, mak ni apa masalah? Tanya, mak apa masalah mak sebenarnya? Kadang mak nak cerita pun tak tahu. Baik kita hiburkan saja mak. Mak, jom mak kita pergi jalan. Mak, makan mak, jom. Mak nak apa-apa? Mak cakap mak. Jangan tanya. Mak, apa masalah?
Apa masalah? Allah. Macam pakar penyelesaian masalah. Allah. Suka buat benda tak patut. Tak patut tanya, dia tanya. Tak payah tanyalah. Itu bukan konten pertanyaan. Allahu Akbar. Ha? Jom mak kita shopping. Ha? Macam tu. Puan Fazilah betul. Mak, jom shopping. Shopping untuk mak tak apa. Jangan kita tumpang sekaki. Mentang-mentang dia nak shopping, dia bawa mak sekali. Tumpang sekaki mak. Dia beli lagi banyak pada mak beli. Allah. Anak macam tu penampar aje. Itulah Mak Umi. Betul tu. Penampar tu makan dia. Allahu Akbar. Tuan dulu. Kita dengan sultan. Kalau sultan yang agung kan, mana kita boleh tanya keadaan agung. Lambat ke, cepat ke. Tuanku kan. Mak dan suami perlu dilayan sama sepatutnya. Ya, benar. Macam mana level seorang mak. Maka begitulah level seorang suami. Suami ni kedudukan yang menjaga. Lahir daripadanya. Kalau mak lahir daripada. Kalau lelaki daripada. Dua-dua makam kejadian. Suami bukan konten pertanyaan. Betul Tuan Al-Malik. Ini tanya. Allah. Tanya pula tu. Dan bukannya seorang pesalah yang perlu dijawab soal siasat. Abang jawab. Abang jawab. Amboi. Allah Abang. Jual nama mak nak shopping. Ya, Puan Rina Zaizul. Ikut protokol. Kalau hidup ni letak pada protokol, insyaAllah selesai masalah kita semua. Baik. Jadi sidang jemaah yang berkata Allah SWT, insyaAllah. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita nak lari daripada, betul Ustaz, mak ni kalau bawa pergi shopping suka sangat. Dia bawa lah. InsyaAllah. Jangan kita ulat bakal lain. Kita nak shopping, kita bawa mak. Tak, maksud saya tak semestinya pergi shopping. Maksud kalau mak ada suami, sama lah dengan suami. Kalau suami ada masalah, jangan ditanya-tanya. Bang, jom. Dah, kalau isteri yang hebat kan? Isteri yang ada harta banyak kan? Bang, nah bang. Abang ada masalah duit ke bang? Nah bang, nak duit bang. Abang nak berapa? Nah ni, cek. Tak apalah bang, saya tolong abang. Nah ambil duit ni, bagi. Tapi kalau suami yang hebat, dia tak harapkan duit bini. Awak simpan duit awak tu. Awak ingat apa? Saya boleh dibeli. Itu suami yang ada prinsip. Suami ada prinsip ni. Dia macam rakyat lah. Kalau rakyat hulur duit kat pemimpin, pening kita. Patutnya pemimpin hulur duit kat rakyat. Tu ya. Tapi kalau rakyat nak bagi juga, bagilah. Tapi tak harap. Pemimpin tak harap. Tapi hari ini itulah mentaliti kan. Isteri-isteri menjadi hebat kalau dengan memberi duit pada suami. Minta maaf cakap. Janganlah menyangka anda hebat dengan memberi harta pada suami. Dan suami pun janganlah melemahkan diri anda dengan menumpang harta ataupun dengan keadaan yang selesa dengan harta itu. Allahu Akbar. Benda ni sebenarnya tidak digalakkan. Tetapi itulah akhir zaman kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang kita nak buat pada pagi ini. Pertama kita tengok gangguan kehidupan kita itu. Malam ni ada kelas insyaAllah. InsyaAllah. Malam ni ada kelas ya. Nafsu dengan dunia. Nafsu dengan dunia ni gangguan kehidupan. Syaitan itu adalah musuh kehidupan. Kehidupan kita musuh-musuh. Nafsu dengan dunia dia bukan musuh. Dia gangguan, dia fitnah. Dia akan menyebabkan kita terfitnah. Dengan apa? Tadi, apabila iblis masuk campur. Sebab dia musuh kita. Jadi apa perkara yang paling mudah dia nak tipu kita, mempergunakan kita dengan apa? Hawa nafsu dengan dunia lah. Jadi sebab itu, kita pagar diri kita ini insyaAllah dengan ikhlas. Ikhlas ini maknanya tidak buat sebab nafsu, tidak buat sebab dunia, tidak mengharapkan apa-apa, lillah. Maka inilah yang iblis kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu dia. Melainkan hamba-hambamu yang terpilih, yang ini yang ikhlas.
Pukul berapa kelas Ustaz? InsyaAllah malam ni pukul 10. InsyaAllah malam ni pukul 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Suami yang hebat, dia ada prinsip. Dia akan mendidik isterinya menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Bukan dihiasi dengan dunia. Suami yang hebat, dia tidak biarkan isterinya itu bermain dengan harta sebenarnya. Suami yang hebat. Sebab dia tahu harta ni satu fitnah yang besar. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Fitnah, Nabi kata al-mal, harta. Sebab tu isteri si baginda Nabi SAW, ramai orang cakap berharta. Salah satunya adalah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tapi harta isteri Nabi semuanya habis di jalan agama. Semuanya. Bukannya sibuk kumpul harta. Sibuk cari harta, konon-konon nak bayar itu bayar ini. Tapi nak tolong suami berkira sekali. Sebab tu suami yang hebat, dia tidak akan sibukkan isteri dengan harta. Sebab tu tanggungjawab tetap pada suami. Berdoalah pada Allah, wahai suami. InsyaAllah Allah bantu. Tapi kalau suami, isteri yang dah, saya ada baca satu statement, dia tak nak jadi suami isteri sepenuh masa, dia kena ada harta juga. Ini satu statement yang batil. Minta maaf cakap, ini satu statement yang batil. Kita bersalahan dengan kehendak Islam. Nabi suruh perempuan ni kat mana kedudukan dia. Dah terdesak, darurat, baru cerita lain. Ini dah, belum apa-apa lagi, harta depan. Harta. Apa-apa jadi senang. Tak nak jadi orang tidak berfungsi. Duduk rumah jadi isteri je macam tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Mana kalau dia anggap begitu, dia menganggap ummahatil mukminin, majoritinya duduk rumah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, itu anak Nabi SAW. Anak kesayangan Nabi. Nabi sayang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang berkhidmat sepenuh masa untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Mana kalau kita pandang bahawa orang perempuan ni kalau tak ada harta ni no value lah. Who are you nak cakap macam tu? Fatimah Zahra, Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, itu memang tak ada apa-apa. Ada Allah dan Rasul dia. Berkhidmat sepenuh hati tenaganya untuk melayani Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jangan salah buat statement. Saya ada jumpa kat statement-statement yang macam tu dia buat untuk mempengaruhi. Jangan. Puan Amirah Khairuddin, jadikan Siti Khadijah sebagai idola, tapi tak melihat pengorbanan Siti Khadijah, ya? Jangan semudah-mudah, jangan. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha itu figura yang berkhidmat untuk agama tau. Bukan berkhidmat sibuk penat untuk cari dunia. Jangan. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha itu orang yang pertama masuk Islam. Yang tak pernah sikit pun melawan Nabi. Sikit pun tak pernah. Ini kadang-kadang macam tadi Puan Siti Nurul. Kan? Cara dapat pun tidak dengan iman. Ada pangkat, ada harta, ada kedudukan tu menjawab-jawab tu. Silap-silap menjawab-jawab kita. Kita bagi duit, kita yang kontrol banyak nanti. Hati-hati. Allah Akbar. Ini semua fitnah. Saya terpaksa cakap sebab ini semua kebenaran. Ya, Puan Ummu Syahmi, benar. Isteri konon-konon nak ringankan beban suami. Last sekali tuntut. Suami tak bagi duit lah. Suami tak tolong lah. Betul? Setuju. Saya pernah tulis statement tu kan. Konon-konon nak menyenangkan suami. Last sekali, menyusahkan suami juga. Dengan keluar auratnya, solat tak terjaga. Kadang-kadang itu buat sampai lupa Allah. Ya Rabbi, ya Allah. Bahayalah perkara macam ni. Bahaya, cukup bahaya. Hidup ni nak apa sebenarnya? Nak redha suami dulu ke nak redha Allah dulu, Ustaz? Nak redha suami dulu ke nak redha Allah dulu? Nak tanya tak? Nak redha mak dulu ke nak redha Allah dulu? Sudah pastilah nak redha Allah dulu. Sebab nak redha Allah dululah kena cari apa yang Allah suruh redha, iaitu suami. Semua bermula dengan Allah. Mana boleh bermula dengan suami? Mana boleh bermula dengan makhluk? Semua bermula dengan Allah. Tu dia, dah panas. Okey. Baik, semuanya bermula dengan Allah. Bila kata nak ridha Allah, itu mesti ridha dengan apa suruhan Allah. Allah suruh taat dengan suami, cari ridha suami, cari ridha suami. Sekerana nak mendapatkan ridha Allah. Mana kena dapat ridha Allah dululah. Tapi nak dapat ridha Allah dulu, dia kena melalui ridha suami.
Dia bukan redha suami dulu tu. Bukan dapat suami dulu tak. Kena Allah dulu. Bila nak Allah dulu, maka nak tak nak, kenalah dapat redha suami. Nak tak nak. Bukan kerana tak apalah dapat redha suami dululah Allah kemudian. Bukan. Caranya adalah redha Allah yang utama. Ni sebab fokus nak redha Allah ni lah. Allah kata, selagi suami kamu tak redha, aku tak redha. Ya Allah, aku nak redha Allah ni. Nak tak nak, kita kena dapatlah redha suami. Itu maksud dia. Bukan kata kita pecah dua. Jangan macam tu. Dia bukan pecah. Dia satu one line turun. Sebab nak redha Allah lah, kita mengalah. Kita tunduk. Kita patuh dengan kehendak apa yang Allah suruh pada suami. Selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Okey, kenapa awak buat macam ni? Okey je apa abang suruh ni? Apa masalah? Apa ni? Tak ada bang, saya nak redha Allah bang. Abang redha saya je. Saya nak redha Allah bang. Abang redha saya je. Patutnya. Tu dia. Dulu saya busy bisnes, sekarang duduk rumah. Bagus pun ada huyah. Ini kau dengar orang bisnes marah ni. Apa ngaji dengan ustaz ni duduk rumah? Tak. Jangan. Duduk rumah tu, dia punya sale lagi masuk. Ya, man. Tapi jangan. Janganlah perempuan, wahai wanita. Saya cakap dengan sejujurnya ini. Anda bukan untuk harta. Anda untuk Allah. Jangan sibukkan, jangan terperangkap diri anda dengan sibuk mengurus harta. Allah Akbar. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha seboleh-boleh nak melepaskan harta pada baginda Nabi SAW. Kita seboleh-boleh nak ambil, uruskan. Kita lepas tu ambil pula harta suami lagi. Konon-konon dengan harapan, siapa nak tolong saya? Tak ada siapa nak tolong. Ada dah minta tolong Allah dah. Dah ada beria minta tolong Allah. Lepas tu minta tolong Allah lah, murahkan rezeki suami. Suami yang benar-benar faham, dia akan susah hati kalau isteri dia memegang harta. Sangat susah hati. Dia bukan senang hati ya. Wahai suami-suami laki-laki yang mendengar. Jangan senang hati dengan isteri yang berharta. Patut anda kena susah hati. Macam budak-budak pegang duit lah. Anak-anak pegang duit. Takkan senang hati. Sebab kita tahu dia akan banyak guna pada benda-benda yang akan merosakkan nanti. Hati-hati. Setiap yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Bayangkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik. Alhamdulillah. Moga-moga Allah berkati kita semua. Sebelah 20 dah. Terima kasih banyak. Mana kurang-kurang kalau jadi apa-apa suami nyusahkan orang katanya. Ya. Sebab ada yang berlaku pun harus ini. Memang ada berlaku kan. Bila suami meninggal, jadi susah, melarat. Ingat, jangan fitnah agama. Wanita masih ada waris. Tinggal lagi waris tu nak bertanggungjawab atau tidak. Itu saja. Islam tidak pernah membiarkan wanita sebatang kara. Tak pernah. Tidak pernah. Tak ada istilah kena berdikari sendiri. Tak ada. Habis meninggal ni suami, balik pada waris. Ada adik-adik lagi. Ada mak ayah lagi. Balik pada mak ayah. Mak ayah kena menanggung. Sebab tu orang perempuan ni kena cepat kahwin. Sebab nak menanggung tu payah. Mak ayah kena menanggung anak-anak yang belum kahwin, anak perempuan tu. Ya, men. Kalau lelaki ni, tak ada menanggung. Lelaki ni, dah nak habis dah, sambung balik sekejap. Lelaki ni, asal dia dah boleh mencari nafkah sendiri, masa dia dah akhir balik dan dia boleh cari pendapatan, mak ayah tak wajib tanggung dah. Lelaki. Ya kan, men? Ini dah pakai besar panjang tanggung anak. Dah, tak wajib dah. Dia dah boleh kerja, dia dah cukup syarat dia, dah boleh faham, halal haram dah, mana dah balik, kau kerja. Kau jangan maaf, libas kau nanti kan. Itu lelaki. Tapi orang perempuan, besar panjang macam mana pun, dah berkahwin, dah beranak. Meninggal suami. Mak ayah kena ambil balik tanggungjawab. Adik-beradik lelaki kena bertanggungjawab. Jangan main. Tak adik-beradik, pakcik naik ke atas. Mana ada biasa batang kara. Tinggal lagi konon-konon jagai muka. Nanti kan terminta-minta. Itulah tak belajar. Lalas sekali agama kena fitnah. Kesian perempuan tidak menjaga diberi menjaga perhatian lah. Tidak ada itulah inilah. Agama juga dipersalahkan. Jangan. Orang perempuan ada tempat Islam jaga orang perempuan. Zakat ada, Baitul Mal ada. Ya Allah, jangan. Jangan termakan dengan hasutan kebendaan. Silap-silap merosakkan. Allahu Akbar.
Puan Syida baru online. Dah panas dah. Tempat ni Aries saya ni. Tak ada ni. Tak apa insya-Allah. Okey. Baik, nanti boleh dengar balik awal Puan Syida. Jumpa malam ni insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada malam ini insya-Allah, panjang lebar lagi kita syarah. Moga-moga Allah berkati semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mohon ampun atas segala kekurangan, terkasar dan penyampaian, atas segala apa yang disampaikan ini. Semuanya hanya kerana Allah, nak cari ridha Allah. Moga kita semua boleh menuju pada Allah Ta'ala dengan hati yang lapang, insya-Allah. Baik, pagarkan diri dengan keikhlasan, belajar, mohon pada Allah untuk jadikan kita hamba-Nya ikhlas, insya-Allah. Cukup setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.